Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi di Garasi TV untuk siaran 12 hari bulan Januari. Ini kali pertama. Seperti mana status yang saya naikkan tadi, mungkin ramai yang tak perasan bahawa hari ini kita akan mula live 3 petang. Tolong share kerana ramai yang akan menjangka kita live 4 petang. Tapi sempena PKP ni, kerana ramai yang berada di rumah, jadi kita mulakan lebih awal 3 petang supaya lebih banyak barang yang boleh kita naikkan. Kebetulan kita ada banyak produk yang kita akan naikkan sepanjang 14 hari ini, stok yang ada tu. Seperti mana yang saudara lihat dalam poster, kita akan naikkan kembali combo baseball. Minggu ni akan ada festival besar, tapi saya tak tahu sama ada besok mungkin saya akan naikkan jeans 4 lai 100. Ini yang paling menarik adalah kita akan naikkan clearance stock bagi saiz 28, 29, 30 dan 31. Saya rasa 4 lai 100 je kita nak clearkan stok. Saya rasa ada dalam 20 set gitu je, saudara boleh ambil besok petang. Tapi saya maklumkan dah tiada clearance stok bagi saiz hidup. Saya clearance stok 4 lai 100 hanyalah bagi saiz mati je, iaitu saiz 28, 29, 30, 31. Untuk mereka yang nak mencari Levi's dead stock made in Mexico, edisi awal 2000-an, akan dinaikkan dalam minggu ni juga, tapi saya tak akan bagi tahu bila. Dia akan naikkan secara mengejut je kerana 17 lai dia, ramai dah PM nak tepi apa semua. Saya dah bagi tahu pada admin brief bahawa konsep jualan Garasi TV tiada booking ataupun tiada pembelian secara book atau apa. Dia mestilah lock semasa stream. Ini bagi mengekalkan 100% konsep Garasi TV adalah perniagaan streaming. Jadi harap saudara maklum, barang pun tak banyak, 17 lai je dead stock tu. Jadi kita akan naikkan dalam lock up. Dan saya beritahu kata kepada saudara awal-awal, bagi mereka yang menyimpan impian, jangan kecewa sebab saiz yang ada hanyalah 33, 35, 35 dan 36. 33, 35 dan 36 je yang ada saiz, sebab dead stock bukanlah barang yang boleh dipilih. Ini penyelam di Amerika dapat kan, lepas tu dia post, itu saja saiz yang ada bagi yang saya request dead stock. Jadi kita tak boleh nak pilih kerana saya yang request nak dead stock saja daripada US. Itu pun tak ada dead stock made USA. Jadi penyelam hanya dapat mencari dead stock made in Mexico je semuanya. Sebab saya dah bagi tahu saya tak nak made in Colombia, made in Honduras, semua saya tak nak. Jadi kita naikkan berdasarkan saiz yang ada, stok yang ada, condition dead stock. InsyaAllah saya akan naikkan poster untuk saudara tahu bila. Tapi selalunya saya akan buat dalam keadaan kejutan je kerana dia 17 lai pun bukan banyak. Bagi mereka yang menanti barang hari ini sah saya akan naikkan combo cargo pen yang saudara nampak sikit dalam kamera ni. Saya sedang fikir sama ada saya nak jual per helai ataupun saya jual combo je. Kalau combo saya jual lebih kurang 2 lai 100 je. Untuk combo, sebab saya dah review barang dia. Saya tak fikir kata saya nak jual satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kerana dalam sepanjang minggu ni, untuk pertama kali setiap hari bagi Januari, Garasi menjual lebih 100 lot. Tak pernah berlaku tu dalam sejarah Garasi. Semalam saja kami jual siang dan malam 118 lot. Saya fikir, saya pun tak cek angka tertinggi, tetapi bagi kajian mingguan, dia menjadi Januari adalah menjadi 10 hari pertama dengan kami membuat 1,000 lebih lot. Terima kasih pada saudara yang membeli, terima kasih pada saudara yang share, dan juga terima kasih pada saya yang stay untuk berkongsi. Sebab saya beritahu kepada saudara, selain daripada segmen berniaga, tujuan Garasi TV ditubuhkan adalah untuk membolehkan kami berinteraksi dengan tuan-tuan mengenai isu semasa perkongsian pengetahuan, interaksi isu semasa. Jadi walaupun dalam data saya 91% daripada follower Garasi bukanlah pembeli. Mereka yang membeli hanya sekitar 9% je. Tapi alhamdulillah, beli tak beli itu adalah soal yang lain. Yang paling penting adalah ia adalah sebuah kompleks digital ataupun kompleks streaming di mana saudara hadir dan berkongsi bermacam-macam ilmu yang ada, bermacam-macam perkara. Tidaklah saya ini pandai, tapi saya menghabiskan 4 jam sehari untuk membaca pelbagai bahan sebelum saya turun pada saudara. Saya boleh bagi tahu rutinnya, lepas je saya keluar live, saya akan mula membaca sekurang-kurangnya 40 rencana sehari, dan selalunya habis antara pukul 3 ke 4 pagi.
Kemudian saya akan preview balik semua live yang saya buat tiap-tiap hari untuk melihat komen saudara dan mengambil input untuk dijawab ataupun diulas pada hari yang seterusnya. Jadi bagi mereka yang menanti jersey baseball, cuma yang datang tak semua ini. Saya beritahu kata item quality ni adalah sangat rare. Jadi mana yang saya ambil dan simpan lah, sebab ini adalah barang yang sangat rare. Kerana setiap 1000 helai nak dapat selai yang color V adalah sangat rare dalam edisi baju baseball. Jadi saya fikir tak sampai 10 helai yang bukan saya yang saya lepas untuk tak pegang. Tapi semua yang saya 21 dan 22 ni saya ambil untuk simpan, ada 4 helai. Kerana kalau era saya main barang ni dulu, dia color V ni akan mahal 30 ke 40% lebih daripada edisi button. Kerana dia adalah paling rare. Kerana ini bukanlah jersey, kerana tak ada pasukan baseball yang memakai jersey begini. So edisi ini dikeluarkan selalunya untuk edisi collectors, peminat ataupun collectors bagi kelab-kelab yang mengeluarkan color V. Kita ada berapa ratus orang sekarang? 315. Pertama sekali nanti kita akan pergi, ada dua saja benda yang saya akan belanja dalam sesi editorial. Satu adalah keputusan pembicaraan Donald Trump di Dewan Kongres. Setelah beliau dituduh dan ada pendakwaan daripada kalangan Kongres untuk dibicarakan di Kongres. Kejap lagi kita akan buat report detail. Satu keputusan yang mengejutkan juga dan mengecewakan saya. Tapi nanti kita akan ulas. Satu, saudara akan melihat kembali apa yang berlaku di Kongres Amerika di Capitol Hill, yang kemudiannya membawa kepada desakan supaya Trump dipecat walaupun perkhidmatannya akan tamat 19 Januari dan undi dibuat semalam, dan keputusan keluar sekitar pukul 1 pagi tadi, dan saya dah baca keputusan, agak mengecewakan, tapi ia memberi gambaran yang serius bagaimana Amerika berada dalam satu fenomena yang mereka sebut sebagai perpecahan yang paling dahsyat dalam sejarah Amerika moden melalui pilihan raya. Dan kita ambil pengajaran, apabila krisis politik menanamkan kebencian, akhirnya yang menderita adalah rakyat. Orang seperti Trump akan bersara sebagai presiden, kekal kaya raya, menerima 1 juta USD allowance pension tiap bulan, masih menerima segala kemudahan sebagai bekas presiden termasuk pengawal keselamatan. Tetapi siapa yang akan membayar nyawa mereka yang terkorban? 5 orang mati dalam kes saudara, dan 50 lebih orang cedera, beratus yang ditahan dan akan didakwa di mahkamah. Rakyat akan menanggung kesannya kerana mereka adalah penyokong dia. Tetapi kesan hasutan Trump dengan lebih daripada 2,000 tweet yang menghasut, 2,000 posting di tweet di Instagram dan juga di tweet dan di Instagram yang menghasut rakyat Amerika untuk menganggap bahawa kekalahannya dalam pilihan raya adalah akibat penipuan. Jadi kebencian yang ditanam selama hampir 2 bulan, akhirnya pada hari senator sepatutnya Kongres mengundi untuk meluluskan usul bahawa secara rasmi keputusan pilihan raya telah diluluskan oleh Kongres, dan Joe Biden dan Kamala Harris akan mengangkat sumpah pada 20 Januari sebagai presiden yang baru. Tetapi kekacauan berlaku. Ini pengajaran bagaimana sebuah negara demokrasi yang mempunyai kualiti pendidikan yang tinggi seperti Amerika, disebut sebagai negara dunia kelas 1, boleh berubah dan menjadi kucak-kacir hingga ia berada seperti pemikiran orang di negara mundur gara-gara apabila pemimpin meniupkan kebencian. Kita ambil pengajaran bahawa orang seperti Trump akhirnya bebas. Nanti saya akan umumkan dia menang undi tak percaya tu, dan dia akan pension dengan sebagai seorang billionaire Amerika kerana dia adalah seorang yang kaya daripada sejarahnya, seorang penguasa dan seorang pemilik semua aset judi dan hiburan yang besar di Vegas, di Texas. Jadi, dan dia akan menerima kehidupan seperti bekas presiden yang mewah dengan pension 1 juta USD sebulan dan juga segala benefit, termasuk pengawal keselamatan. Tetapi macam saya kata tadi, siapa yang akan bayar 5 nyawa perusuh ataupun mobs dalam katalis yang digunakan oleh media Amerika? Siapa yang akan membayar nasib anggota polis yang cedera? Siapa akan membayar ketakutan kepada Amerika? Dan siapa akan membayar nilai dan maruah Amerika yang dimalukan dalam peristiwa tersebut? Kita pergi pada kes Trump, anda akan lihat kembali peristiwa yang berlaku di Capitol Hill. Capitol Hill ni macam Dewan Parlimen lah, jalan Parlimen tu nama dia Capitol Hill.
Dan secara sejarahnya Capitol Hill inilah tempat bertemu ahli Kongres, congressman. Kongres adalah mereka yang mempunyai kedudukan paling tinggi seperti Dewan Parlimen. Cuma Kongres tidak memilih presiden kerana dalam sistem Amerika rakyat mengundi terus presiden dan rakyat mengundi Kongres. Tetapi di dalam pentadbiran Amerika, Kongres mempunyai beberapa bidang kuasa yang boleh membatalkan kuasa presiden, tetapi presiden juga memiliki beberapa kuasa yang tak perlu merujuk pada Kongres. Ini adalah politik Amerika. Jadi saudara lihat kekacauan, rusuhan yang dilakukan oleh penyokong-penyokong Trump, Republikan, apabila dia diumumkan kalah dan dia tak mau menerima kekalahannya dengan menganggap bahawa undi pos ataupun undi awal yang dijalankan oleh mereka yang tak mau menyertai bilik undi kerana COVID melanda Amerika tu, ada sekitar 18 juta undi yang membabitkan warga Amerika yang tak mau mengundi secara terbuka. Jadi apabila Trump mendahului di banyak negeri yang dia jangka akan membolehkan dia menjadi presiden pada 2 hari kiraan undi, tetapi akhirnya apabila undi-undi online dan undi-undi awal dikira, Trump dipintas di banyak negeri termasuk kubu kuat dia pun. Jadi ini menjadikan dia menganggap bahawa undi yang menggunakan teknologi telah pun dimanipulasi. Tetapi apabila siasatan dibuat, di mana keputusan lewat diumumkan, apabila siasatan dibuat, keputusan menunjukkan bahawa dakwaan Trump tidak mempunyai asas dan bukti, dan akhirnya apabila Kongres bersidang untuk meluluskan Trump dan Kamala Harris adalah pemenang pilihan raya Presiden 2020, rakyat merusuh, penyokong-penyokong Trump merusuh dan menjadikan apa yang saudara lihat Mahfuz paparkan tadi. Baiklah, apabila kejadian tersebut berakhir, ramai senator dan bekas senator juga, termasuk pelakon Arnold Schwarzenegger yang juga adalah penyokong Trump dari parti yang sama, Republican, menyela Trump dengan menyifatkan bahawa hasutan-hasutan Trump yang berpanjangan selama 2 bulan setelah dia kalah pilihan raya telah menyebabkan kekacauan yang berlaku di Capitol Hill. Jadi ini juga saya nak ambil saran kepada kita semua untuk belajar bagaimana supaya kita menghadkan diri kita daripada didoktrin oleh orang politik. Kita boleh saja mempunyai pandangan politik, saya tak larang. Saya pun ada pandangan, saya mengundi, saya ada parti yang saya suka dan saya ada parti yang saya sokong. Tetapi akhirnya kita kena ingat bahawa jangan menjadikan diri kita didoktrin dan akhirnya kita menjadi soldadu ataupun kerbau politik yang kemudiannya diperkuda dan dilanyak seperti mana apa yang Trump lakukan kepada penyokong-penyokongnya. Bukan sedikit, tuan-tuan. Ribu orang dilaporkan telah mencetuskan rusuhan. Malah Washington lockdown sekarang. Untuk pengetahuan saudara, Washington adalah lockdown bukan kerana COVID-19 tetapi kerana untuk meningkatkan kadar keselamatan bagi memastikan pada hari Joe Biden dan juga Kamala Harris mengangkat sumpah pada 20 Januari tiada gangguan berlaku. Presiden Amerika melaporkan perancangan teliti telah diatur di 50 negeri, di semua negeri itu 50 negeri. Amerika ada 49 dan satu dikonsider wilayah saja. Di 50 negeri itu mengikut laporan agensi perisikan FBI telah diatur dengan rasmi dan tersusun rusuhan yang akan berlaku pada hari Joe Biden mengangkat sumpah. Ini menjadikan Washington tempat di mana Biden akan mengangkat sumpah bersama Kamala Harris ni telah di lockdown sekarang bagi memastikan tiada bom dibawa masuk, tiada pergerakan kumpulan bersenjata, tiada konspirasi boleh diatur di semua laluan penting, terutama di Senate tempat Biden akan mengangkat sumpah. Keselamatan White House sendiri dipertingkatkan. Ini menggambarkan betapa teruknya Amerika apabila tak pernah berlaku dalam sejarah, tuan-tuan. Amerika mengalami ancaman dari dalam negaranya sendiri. Amerika pernah melalui apa yang disebut sebagai serangan September 11. Tetapi inilah sejarah di mana September 11 yang dilakukan oleh apa yang mereka sebut sebagai penjenayah dari luar. Tapi inilah kali pertama Amerika terpaksa berhati-hati apabila seorang presiden mungkin dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Jadi ambil pelajaran, ambil gambaran kalau kita kata Trump adalah seorang pemimpin yang self-centric, yang seorang kita anggap tidak siuman dari segi psikologi kerana boleh membenarkan keganasan berlaku demi kepentingan peribadinya. Ia juga tak mustahil dan telah dan sedang dan akan berlaku pada kita. Jadi berhati-hati dalam keadaan apa jua pun saudara. Tak kisahlah saudara menyokong apa, Oren,
putih ataupun hitam, parti. Tapi pastikan kita tidak mencelakakan diri kita, tidak mencelakakan keluarga kita dan tidak mencelakakan negara kita dengan kekacauan apabila kita dihasut oleh pandangan-pandangan taksub. Semalam ada seorang yang marah bila saya bagi tahu kata desakan kapitalis untuk terus beroperasi. Jadi dia menjawab dengan sinis dalam sesi semalam mengatakan, kami dibayar gaji oleh kapitalis. Saya nak review, saya tak pasti siapa dia dan saya pun tak mahu maklum siapa nama dia. Kalau dia menonton petang ni, saya nak minta dia faham apa yang saya maksudkan kata kapitalis akan sentiasa mendesak untuk kepentingan mereka. Ingat, apabila jangkitan COVID berlaku dalam sektor penghilangan dan pembinaan, dia melebihi 10% daripada total 133,000 jangkitan yang kita ada. Lebih 10% jangkitan yang datang daripada industri yang dikuasai oleh kapitalis. Apa yang berlaku? Orang-orang yang sakit ni dibawa dan kemudian dirawat di premis yang dimiliki oleh KKM. Kita bayar cukai. Wang yang sepatutnya melindungi kita dan saudara-saudara kita, hari ini melindungi pekerja-pekerja yang sebenarnya dibiarkan berada dalam keadaan yang sangat teruk tempat penginapannya, yang berada dalam keadaan yang sangat teruk dia punya SOP hingga mereka ni dijangkiti oleh COVID-19. Kapitalis-kapitalis yang ingin meraih untung yang besar telah memberi perkhidmatan yang sangat teruk bertaraf hamba abdi kepada pendatang asing dan orang tempatan yang berada di asrama, yang menyebabkan jangkitan COVID-19 menjadi begitu pantas sekali dalam industri penghilangan dan pembinaan. Kapitalis ini juga memberi kesan kepada negara yang menyebabkan kita berada dalam keadaan susah sekarang apabila ekspor negara yang berorientasikan produk kapitalis ini kini dilarang masuk ke banyak negara, termasuk Amerika Syarikat. Kerana kita dianggap, kerana berita itu telah menjadi berita rasmi, kerana berita itu telah menjadi berita yang dikawal dan disiarkan secara meluas oleh media, berarti ia digunakan oleh bahagian perniagaan dan hak asasi Amerika untuk menggambarkan bahawa ini adalah kes perhambaan yang berlaku di negara kita. Jadi kerana kapitalis ini mahukan untung yang tinggi, yang saudara makan gaji dengan bangga dan membela mereka, tanpa memahami apa yang saya sebut bahawa puncanya mereka membiarkan sistem kesihatan yang sangat rendah di kalangan pekerja, dan akhir-akhirnya daripada jumlah 133,000 tu lebih 10% datang daripada komuniti pekerja yang sepatutnya dilindungi oleh kapitalis ni dengan sistem kesihatan yang lebih baik, dengan sistem tempat tinggal yang lebih baik. Kita menanggung rugi yang besar kerana menerima lebih 10,000 pesakit yang datang daripada industri yang dikuasai oleh kapitalis, tetapi kos kesihatannya dibayar oleh orang awam seperti kita. Jadi cara nak berbuatnya balik adalah kita terpaksa menyaman. Kerajaan terpaksa menyaman mereka untuk membolehkan kos saman tentang gagal menyediakan tempat tinggal dan sistem kesihatan yang baik kepada pekerja sebagai untuk mendapatkan kembali wang sekurang-kurangnya. Kerana dalam PKP, sistem rawatan pencegahan terpaksa diberikan kepada siapa saja tanpa cas. Kita tak boleh kata dengan setiap orang yang datang daripada pekerja milik kapitalis, maka kapitalis menanggung kosnya. Tak boleh. Sebab kalau kita biar jangkitan itu akan merebak. Jadi kalaupun saudara berbangga kerana saudara memberi makan keluarga saudara dengan wang kapitalis, dia bukan isu saya. Isu kita sebagai rakyat Malaysia bahawa ia telah menjejaskan dua perkara. Satu, kerana kecuaian kapitalis ini mahu meraih keuntungan berganda dan sekarang meraung kerana bimbang PKP menutup sektor yang mereka raih wang berbilion tu, tapi mereka telah memberi gaji dan tempat tinggal yang berkelas hamba abdi. Dan kemudian apabila wabak jangkitan ini berlaku, hospital kita dipenuhi oleh orang-orang yang tak sepatutnya menerima COVID-19 sekiranya sektor penghilangan menyediakan tempat tinggal yang lebih baik. Satu. Yang kedua, apabila benda ini tersebar, negara kita telah disenaraikan sebagai negara yang mengamalkan hamba abdi, menyebabkan dua produk negara kini ditolak oleh negara maju. Pertama, semua sarung tangan yang dikeluarkan oleh negara tak boleh dieksport. Walaupun anda mengatakan kapitalis itu yang rugi, tetapi dari segi imej, dia telah menyebabkan semua sektor yang akan mengimport akan memerhati sektor penghilangan di Malaysia dengan menganggap kapitalis yang saya sebut tadi itu sebagai menggambarkan keseluruhan industri yang menggunakan pekerja asing di Malaysia mengamalkan kelas menindas orang asing dalam sektor pekerjaan sebagai hamba abdi. Jadi saya harap saudara maklum, jangan bangga sangat saudara makan gaji dengan kapitalis. Kalau nak makan itu bukan masalah, tetapi masalah kita adalah apa yang telah dibuat oleh kaum kapitalis hingga menjadikan apa yang saya sebutkan tadi. Untuk update tu Mahfud dah tunjuk dan saya kecewa kerana undi semalam untuk memecat Trump, bagi membolehkan selain dia dipecat, undi tersebut juga akan menyebabkan dia menjadi Presiden Amerika yang pertama
kehilangan pencen dan segala benefit sebagai presiden, tetapi dia menang. Undi semalam Trump menang tipis, 52 menyokong, 52 anggota Kongres menyokong tidak dikenakan tindakan, manakala hanya 48 Kongres menyokong dikena tindakan. Jadi ada lebih 4 undi. Sekiranya 2 atau 3 lagi anggota Kongres menyokong untuk dikenakan tindakan, Trump akan menjadi presiden yang pertama ditamatkan perkhidmatan tanpa menikmati benefit pencen sebagai bekas presiden. Itu saja yang mengecewakan saya, tapi bagaimanapun bangga kerana ada sekitar 12 undi daripada senator yang mewakili Kongres dari partinya sendiri tidak menyokong. Tapi undinya tak cukup. Kalau tidak dia menjadi 52-48. Kalau dia ada lagi 3 orang daripada Republican yang menentang pemimpin mereka sendiri, iaitu Trump, kemungkinan undi akan menjadi 51-47. Ini akan membolehkan Trump menjadi presiden yang pertama dipencenkan, dipecat dan kemudian gagal mendapat sebarang benefit pencen sebagai bekas presiden. Itu yang saya update pada saudara kita. Ada berapa view sebenarnya? 568. Saya fikir kalau tak ada soalan, saya brief itu saja. Mengenai COVID, Mahfuz akan tunjuk angka semalam. Untuk pertama kali, tuan-tuan, kita telah tahu bahawa kapasiti kita untuk menerima mereka yang dirawat hanyalah 23,000. Ini kapasiti yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan berdasarkan katil wad dan juga bilik ICU. Tapi kita dah ada 33,000 orang yang sekarang berada dalam senarai aktif, iaitu mereka yang boleh merebakkan penyakit pada bila-bila masa. Berarti ada lebihan hampir 7,000 orang lebih tu. Saya tak tahu berapa angka hari ini. Kemungkinan walaupun kita PKP, kita masih lagi akan mendapat sindrom angka kesan daripada pergerakan rentas sempadan dan rentas negeri pada hari raya Christmas dan tahun baru tu, cuti berkembar 3 hari di mana pergerakan banyak dibuat. Angka tu akan terus meningkat pada sekurang-kurangnya 7 hari pertama, kerana inkubasi kuman, inkubasi virus di dalam tubuh akan mula menunjukkan ciri-cirinya pada 7 dan 10 hari selepas. Berarti apa yang kita terima sekarang, angka tersebut adalah angka daripada pergerakan mereka yang keluar dan rentas negeri pada cuti Christmas. Dan kita akan terus menerima pada minggu pertama ni, satu adalah pembawa kuman, yang kedua adalah kontak daripada cuti 3 hari yang menyebabkan sekali lagi orang merentas sempadan pada tahun baru. Jadi saya tak fikir dalam seminggu ni angka akan turun di bawah paras 2,000. Sebab tu saya jelaskan kepada saudara bahawa PKP ni akan panjang. 6 minggu adalah yang terpendek. Saya tak peduli saudara kata dia adalah PKP politik ataupun tidak, tetapi dari segi angka jangkitan, inilah bendanya. Berarti bersedia untuk tahu bahawa selepas 28 hari bulan, PKP akan disambung 14 hari lagi. Hinggalah R0 ataupun angka jangkitan dah turun pada R0 0.4, iaitu di bawah 300 jangkitan, barulah kita ada potensi untuk membuka semula PKP penuh di 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan yang ada sekarang, iaitu kawasan yang paling kritikal. Dan sangat mengecewakan semalam kerana saya fikir ada terdapat juga tak kurang daripada 100,000 orang keluar meninggalkan Lembah Kelang dan menghabiskan tempoh PKP di kampung halaman masing-masing. Seperti mana saya jelas pada saudara bahawa kalau mengikut radar ataupun data yang dikaji oleh Persatuan Kesihatan, doktor-doktor kesihatan di Malaysia, bahawa sekiranya ujian swab dibuat 80,000 sehari, kita boleh menerima jangkaan 10% positif. Berarti dalam kata yang lain, kerana ujian swab sekarang dibuat dengan kadar sangat rendah, sekitar 15 ke 20,000 je sehari, berarti ramai orang yang keluar sekarang ni meninggalkan kawasan merah, terutamanya Kuala Lumpur dan juga Selangor. Mereka adalah perumah kuman yang tidak bergejala. Jadi saya sangat yakin bahawa rentas sempadan ini akan menimbulkan kluster baru di negeri-negeri dalam tempoh terdekat. Tengoklah dalam tempoh terdekat akan ada kluster, akan disebut kluster itu sebagai kluster rentas sempadan, di mana orang yang maksudnya setelah kontak tu dikesan parti positif kerana dia tua ataupun kerana dia bayi, kemudian dicarinya link kontak, akan dapat bahawa kontak ini menerima jangkitan daripada saudara mara atau sesiapa saja yang pulang ke Kuala Lumpur selepas yang pulang daripada zon merah ketika PKP dilaksanakan. Kerana rentas sempadan pada saat akhir semalam sangat luar biasa. Semua jalan jam, memberi gambaran bahawa orang mula keluar dan tak mahu melalui PKP di Kuala Lumpur.
mereka merentas sempadan mungkin pulang ke Negeri Sembilan kerana tak ada PKP. Mereka balik ke Kedah dan Perlis kerana di sana hanya PKPB je. Kita akan melihat impaknya kemudian.